Hayatus Sahabah bersama dengan tetamu tetapnya di konti telah pun tiba Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersama untuk petang ni. Alhamdulillah. Dan sahabat kali ini kita bersama dengan para pendengar berkongsi menelusuri satu kisah demi satu kisah para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita dalam menempuh kehidupan ini. Dan hari ini kita nak sembang-sembang, nak kongsi lagi tentang satu lagi kisah sebuah keluarga sebenarnya. Kalau pendengar biasa dengar lagu Sumayyah, lagu tu ada kaitan sebenarnya dengan kisah kita petang ni. Sumayyah merupakan lagu yang dikaitkan dengan keluarga Yasir tu sendiri ya. Tengok betapa jihadnya ya, walaupun ditusuk sekali dengan lembing ya, di kemaluannya, tetapi iman tidak mengubah ketakutannya ketika itu. Jadi di awalnya Ustaz kita nak berkongsi tentang keluarga Yasir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada DJ Siti. Sama-sama. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, pada petang ini sekali lagi kita dapat ke udara untuk kita bicara berkenaan dengan insan-insan yang Allah muliakan, sehingga kisah-kisah mereka ya tidak jemu diulang-ulang sepanjang zaman. Ya, bahkan dah 1000 tahun lebih masih lagi kisah mereka segar dalam ingatan umat, dibukukan, ya, bahkan disebut-sebut kerana mereka ini merupakan suri tauladan yang perlu kita ambil daripada kisah-kisah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka adalah kumpulan yang Allah berikan hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah yang mereka perolehi itu hendaklah kalian mengambil pedoman, ya, suri tauladan. Jadi pada petang ini kita akan berkongsi kisah berkenaan dengan Alu Yasir, keluarga ya Sayyidina Yasir. Kisahnya bermula, kita nak menyingkap kembali bagaimana keluarga Yasir ini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pada suatu pagi subuh yang sangat hening dan tenang, dalam hal keadaan udara yang segar dan baik, tiba satu kafilah yang datang daripada Yaman, ketika mana Yasir bin Amir Al-Kinani melihat binaan Kaabah yang tersergam indah di hadapannya. Hatinya sangat gembira melihat akan binaan Kaabah itu, kerana matanya selama ini tidak pernah melihat Kaabah yang dimuliakan oleh bangsa Arab. Itulah kali pertama dia melihat Kaabah, yang mana tujuannya mereka itu datang bukanlah untuk berniaga di Mekah, tetapi Yasir dengan 3 orang saudaranya datang ke kota Mekah adalah untuk mencari saudaranya Haris yang telah hilang beberapa lama yang tidak ditemui. Maka bermulalah mereka bertiga mencari daripada di sana sini di kota Mekah, bertanya kepada orang ramai berkenaan dengan saudara mereka yang hilang itu. Sehinggalah beberapa hari mereka berada di Mekah, tidak ada satu berita pun berkenaan dengan saudaranya itu. Maka akhirnya dua saudara Yasir buat keputusan untuk kembali ke Yaman. Manakala Yasir, kota Mekah seolah-olah telah mempengaruhi jiwanya dan hatinya, menyebabkan beliau telah bertekad untuk tinggal di kota Mekah dan enggan meninggalkan Kaabah. Yasir pada ketika beliau membuat keputusan untuk kekal tinggal di Mekah berdekatan dengan Kaabah, tidak pernah terlintas dalam fikirannya dan benaknya bahawa itu merupakan suatu keputusan yang sangat tepat dan sangat baik dalam hidupnya. Beliau juga tidak pernah mengetahui bahawa beliau suatu hari nanti
akan tercatat namanya di dalam lembaran sejarah ummah ini, ya, dengan memilih untuk tinggal di kota Mekah. Dan beliau juga tidak pernah memikirkan, tak pernah terlintas di hatinya akan datang daripada sulbinya seorang pemuda yang sangat hebat, yang sangat dicintai oleh manusia ramai, bahkan dicintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pilihan Yasir pada ketika itu hanyalah kerana rasa kagum dan rasa cinta kepada Ka'bah Al-Musharrafah yang menyebabkan beliau enggan untuk kembali bersama keluarganya di Yaman. Tak dapat tidak bagi orang asing seperti Yasir, beliau perlu mencari suaka politik ataupun perlu mencari, kita katakan, pembelaan daripada ketua-ketua kabilah. Kerana mereka hidup dalam masyarakat yang tidak pernah memberi peluang kepada orang-orang lemah. Maka pada ketika itu Yasir mendapatkan jaminan keamanan daripada Abu Huzaifah bin Mughirah Al-Makhzumi daripada Bani Makhzum, ketua kabilah Makhzum, yang akhirnya Yasir dengan pembelaan itu dapat tinggal di kota Mekah dengan baik. Abu Huzaifah melihat Yasir merupakan seorang yang sangat baik, seorang yang berbudi pekerti tinggi, dan beliau juga mempunyai kepintaran dan juga kebaikan akhlak dan budi. Maka disebabkan rasa baiknya Yasir ini, Abu Huzaifah telah pun mengahwinkan Yasir kepada seorang wanita bernama Sumayyah binti Khibab, yang merupakan hamba sahaya kepada Abu Huzaifah. Maka berkahwinlah kedua lelaki dan perempuan ini dikahwinkan oleh Abu Huzaifah, hidup dalam hal keadaan aman, tenteram di bawah jaminan keamanan oleh Bani Makhzum. Abu Huzaifah yang merupakan ketua kepada Bani Makhzum. Bahkan bertambah-tambah lagi kegembiraan kepada kedua suami isteri ini apabila Abu Huzaifah sedia untuk memerdekakan Sumayyah sehingga dia menjadi seorang yang bebas merdeka untuk tinggal bersama dengan suaminya. Hiduplah keluarga itu dalam hal keadaan bahagia yang hari demi hari berlalu sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka dengan kegembiraan yang amat besar, yaitu dengan lahirnya anak mereka yang dinamakan dengan Ammar. Masya Allah. Tidak lama sesudah itu pancaran keimanan mula terpancar di kota Mekah. Kota Mekah mula disinari dengan cahaya keimanan dan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tampil dan berdakwah kepada seluruh umat untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan dan juga menyampaikan berita gembira kepada umatnya dan mengajak mereka untuk memilih agama yang baik, untuk memilih kebaikan dunia dan akhirat. Andai kata mereka menyahut dakwah Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ammar yang pada ketika itu sudah pun meningkat remaja, beliau asyik dan suka sekali mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masa ke semasa beliau cuba mendengar berita-berita berkenaan dengan dakwah Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada mereka yang mendengar sendiri dakwah Baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan kepada beliau melalui para sahabat yang mendapatkannya daripada Rasulullah menyebabkan Ammar rasa sangat tertarik. Bahkan kadangkala dia merasa tidak puas untuk mendengar berita berkenaan dengan Islam dan agama yang dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah suatu hari Ammar bertekad, kenapakah perlu aku mendengar berita daripada orang lain sedangkan aku boleh bertemu langsung dengan Muhammad dan mendapatkan sendiri daripada kalamnya dan lisannya. Maka mulalah Ammar yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau tahu pada ketika itu Nabi kita menyampaikan agama secara rahsia di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya, daripada beberapa orang para sahabat yang sudah pun beriman. Maka Ammar mengikuti para sahabat tersebut, ia memasuki rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka disitulah ya bermulanya sejarah hidup dan kemuliaan kepada Ammar bin Yasir, apabila beliau buat kali pertamanya berbahagia melihat sendiri akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sendiri kata-kata dan ucapan baginda yang menggegarkan dan menggoncangkan hati dan perasaannya, sehinggalah hidayah memenuhi dada beliau dengan penuh hikmah dan juga penuh cahaya, yang akhirnya Ammar ini ya menghulurkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ya keluarlah daripada mulutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Itulah detik bersejarah dalam hidupnya Ammar. Beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah yang disaksikan oleh para sahabat yang lain akan keislaman dan keimanan beliau. Ammar kembali ke rumahnya. Beliau bertemu dengan ibunya Sumayyah. Beliau berdakwah kepada ibunya, menceritakan tentang Islam dan ayat-ayat Al-Quran yang beliau dengar. Ibunya seolah-olah bagaikan berjanji dengan Ammar, langsung mengucapkan 2 kalimah syahadah yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, menyahut sahutan dakwah daripada seruan dakwah daripada anaknya itu. Kemudian Ammar bertemu pula dengan ayahnya Yasir, dan dia berdakwah menyeru ayahnya kepada agama Allah, membacakan ayat-ayat Allah kepada ayahnya itu, menyerunya dan mengajaknya kepada kebaikan dunia dan juga akhirat. Maka pada ketika itu ayahnya juga segera memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah telah dijanjikan dalam ketentuan Allah bahawa keluarga ini antara keluarga yang terawal menyahut seruan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gembiralah seluruh kaum muslimin pada ketika itu dengan Islamnya keluarga tersebut. Namun apabila berita keislaman ketiga-tiganya ini sampai kepada Bani Makhzum, kumpulan yang memberikan jaminan keselamatan kepada Yasir dan keluarganya, tuan kepada Sumayyah yang dahulunya memerdekakan Sumayyah, maka kabilah itu bersumpah mereka akan pastikan ketiga-tiga orang pendatang ini yang mereka berikan jaminan keamanan ini akan kembali kepada agama nenek moyang mereka yang asal, dengan mereka akan memastikan ketiga-tiga orangnya kembali kepada agama mereka dan meninggalkan agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi kebiasaan mereka pada ketika itu, mereka menyiksa orang yang baru peluk Islam, terutamanya golongan mustadhafin yang tidak ada pembelaan daripada kabilah maupun daripada suku mereka. Maka Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah ini diperlakukan dengan berbagai-bagai siksaan untuk memaksa mereka agar meninggalkan agama Allah, namun mereka enggan. Dan insya-Allah kita akan sambung bagaimana siksaan yang dilakukan kepada keluarga Ammar. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Menyambung kisah tentang keluarga Yasir, betapa dahsyatnya penyiksaan yang diberikan kepada keluarga Yasir tu. Sumayyah sendiri pun menerima penyiksaan yang sangat hebat, maka layaklah syurga ganjarannya. Macam mana penyiksaan yang diberikan kepada Sumayyah, Ustaz? Ahbabuna fillah, Bani Makhzum apabila mengetahui ketiga-tiga orang ini telah memeluk Islam, mereka telah menangkap ketiga-tiga orangnya, lalu mereka bawa ke padang pasir, ke tengah terik panas matahari, dan ditanggalkan pakaian mereka, lalu dipakaikan baju besi kepada mereka.
kita boleh bayangkan bagaimana kepanasan kota Mekah yang kalau kita yang pernah pergi umrah kadang-kadang ya dengan sampai 24 darjah, 30 darjah, 40 darjah pun pernah. Jadi bagaimana hal keadaannya mereka yang tak ada sehelai kain pun menjadi alas kepada tubuh mereka, langsung dengan besi yang melekat pada tubuh mereka. Ketiga-tiga orang yang dipakaikan baju besi dan dihalang mereka daripada minum air, dibiarkan mereka terjemur seharian sehinggalah mereka pengsan ya apabila keringnya tubuh mereka, keringnya ya tekak mereka, dan apabila ya terkoyaknya kulit-kulit mereka melecur disebabkan panasnya besi yang ya melekat pada tubuh mereka itu, sehinggalah mereka pengsan. Keesokan harinya begitu juga mereka disiksa dengan siksaan yang sedemikian ya untuk mengembalikan mereka ini kepada agama nenek moyang mereka. Namun ya tidak sedikit pun, tidak sekalipun terkeluar kata-kata kufur daripada ya mulut mereka. Mereka terus ya kekal istiqamah dengan keimanan mereka. Mereka yakin dengan agama yang mereka anuti dan yang mereka pegang, sehinggalah suatu hari ketika mana ketiga-tiga orangnya sedang disiksa, ya sedang diikat dalam hal keadaan tubuh mereka dipakaikan pakaian besi, Rasulullah SAW ya melihat bagaimana ketiga-tiga orang ini sedang dipukul dan juga diletakkan di tengah terik panas matahari. Baginda SAW merasakan seolah hancur luluh hati baginda melihat ya ketiga-tiga orang sahabat ini yang telah disiksa sedemikian rupa, namun mereka begitu tabah ya, berpegang teguh dengan keimanan mereka. Maka terlontarlah satu kata-kata yang sangat mengembirakan Yasir, mengembirakan Sumayyah, mengembirakan Ammar, yaitu baginda SAW mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya telah dijanjikan syurga buat kalian. Masya Allah. Itulah kegembiraan yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW, berita yang sangat mengembirakan, sehinggalah menjadi tenang jiwa ketiga-tiga orang sahabat itu ya, dan wajah mereka yang tidak nampak lagi tidak nampak lagi sedikit pun kegembiraan sebab tersiksa berhari-hari, mula menampakkan pancaran kegembiraan dan kuntuman senyum di balik bibir mereka yang kering itu kerana gembira dengan berita syurga yang telah dimaklumkan oleh baginda SAW. Masa tidak berlalu lama ketika mana mereka ini sedang disiksa, tiba-tiba datang Abu Jahal yang telah memaki dan mencerca Sumayyah dan menyiksa Sumayyah dengan berbagai-bagai siksaan dan juga dengan berbagai-bagai cacian. Maka pada ketika itu Sumayyah juga menentang cercaan-cercaan tersebut dengan kata-kata yang mendatangkan kemarahan kepada Abu Jahal, yang akhirnya Abu Jahal telah menikam pada bahagian rahim beliau, sehinggalah tombak yang ditikam itu tembus daripada belakang beliau. Masya Allah. Maka akhirnya Sumayyah gugur syahid, dan beliau merupakan orang pertama yang gugur syahid di dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW, gugur syahid dalam mempertahankan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kasih dan rindunya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Memadalah itu sebagai satu kegembiraan dan juga kebanggaan buat Sumayyah dan keluarganya. Dan begitulah juga Yasir. Tidak lama sesudah istrinya terbunuh, Yasir terus disiksa sebagaimana rutin harian, sehinggalah suatu hari mereka memaksa Yasir untuk meninggalkan agama. Mereka ikat kedua tangan Yasir pada 2 ekor kuda dan juga kakinya pada kuda yang lain. Lalu mereka sengaja menusukkan besi panas kepada kuda itu, sehinggalah 2 kuda tadi berlari ke arah yang bertentangan, sehinggalah tercabut kaki dan tangannya. Masya Allah. Satu penyiksaan yang sangat dahsyat dilakukan kepada ayahnya, kepada Ammar bin Yasir. Ammar seorang anak muda yang terus hidup dan menyaksikan sendiri daripada depan mata kepalanya
kesyahidan kedua orang tuanya itu, namun kekal tabah berpegang teguh dengan ajaran agama Allah, berpegang teguh dengan keimanannya, sehinggalah suatu hari Ammar ini dilepaskan. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan yang sangat sedih dan dalam hal keadaan yang sangat cemas. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat hal keadaan Ammar yang datang dan bagaimana Ammar ini tidak dapat untuk membukakan matanya untuk melihat seluruh tubuh Rasulullah pun dia tak mampu kerana begitu teruk tersiksa, seluruh tubuhnya terbakar sehingga kan dia tak dapat nak membuka matanya untuk melihat Rasulullah. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tahu Ammar datang untuk menyatakan kebimbangannya dan kerisauannya serta dengan cemas sekali. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang kau tanggung wahai Ammar? Kedukaan apa yang sedang kau tanggung dan keresahan apa yang sedang kau bimbang? Maka pada ketika itu kata Ammar, ya Rasulullah, semalam aku disiksa oleh musuh-musuh Allah dengan siksaan yang aku tidak mampu lagi untuk menahannya ya Rasulullah. Sesungguhnya semalam mereka telah menyimbahkan minyak ke tubuhku, lalu mereka membakar seluruh tubuhku ya Rasulullah, sehingga tak ada sehelai bulu pun di tubuh beliau yang masih kekal. Semuanya terbakar hangus dan kulit beliau melecor teruk. Ketika mana tubuh aku terbakar pada ketika itu, mereka memaksaku untuk mengucapkan kalimah-kalimah kufur dengan aku mencerca dan menghina kamu ya Rasulullah, supaya aku mencerca dan menghina kamu dan menyebut kebaikan-kebaikan pujian kepada berhala mereka. Disebabkan aku tidak tahan dengan siksaan tersebut, dengan maraknya api yang menyala dan yang membakar tubuhku ya Rasulullah. Maka pada ketika itu terkeluar kata-kata daripada mulutku mengucapkan sesuatu yang kufur dalam menghina kamu ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar, bagaimana kau dapati hatimu wahai Ammar? Ketika mana engkau mengucapkan kalimah-kalimah kufur itu, bagaimana keadaan hatimu? Maka pada ketika itu kata Ammar, aku dapati hatiku tetap teguh dengan keimanan dan kekal dengan keyakinanku kepada Allah dan Rasul. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la alaik, kalau begitu tidak ada masalah, kamu tidak bersalah. Sekiranya mereka menyiksamu lagi sesudah ini dan mereka mahu supaya kamu menyebutkan sesuatu penghinaan terhadap diriku, kau sebut saja wahai Ammar. Sesungguhnya ia tidak sedikit pun akan menghilangkan keimananmu dan merosakkan keimananmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Ammar ini dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sehinggalah dia melafazkan kalimah-kalimah kufur sedangkan hatinya tetap dengan keimanan. Maka pada ketika itu gembiralah Ammar. Allah Subhanahu wa taala merestukan apa yang telah dia ucapkan, kebimbangan yang sedang dia tanggung hilang daripada dirinya kerana satu pengisytiharan daripada Allah bahawa Allah merestukan perbuatannya itu, bahkan dia adalah orang yang terpaksa. Itulah sebahagian daripada penyiksaan yang dideritai oleh Ammar bin Yasir, dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi bagaimana pula kehidupan Ammar selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan Ammar dan hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Kita rehat sekali lagi Ustaz dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Ustaz, silakan sambungannya Ustaz. Ahbabuna fillah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka Ammar bin Yasir di antara mereka yang terawal berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah membawa iman dan keyakinan mereka kepada Allah, sanggup meninggalkan segalanya asalkan mereka dapat menyelamatkan keimanan mereka dan juga menyelamatkan agama mereka.
ketika mana tiba di Quba, sebagaimana kebiasaannya, Quba merupakan tempat bersinggahan awal orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah, termasuklah Rasulullah SAW. Maka Ammar bin Yasir telah ditugaskan untuk membimbing orang-orang Quba dengan didikan agama, dan beliaulah orang yang telah mengumpulkan orang ramai untuk melaksanakan solat secara berjamaah di satu tempat lapang yang merupakan tempat binaan Masjid Quba pada hari ini. Jadi kita boleh katakan Ammar bin Yasir ini merupakan pencetus kepada terbinanya Masjid Quba. Waktu datangnya Rasulullah SAW di Quba, Nabi kita mengasaskan pembinaan masjid. Adapun tempat itu sudah pun dijadikan masjid waktu Ammar bin Yasir tiba di situ. Beliaulah orang yang telah mengumpulkan orang ramai untuk solat berjamaah di satu tempat yang lapang, yang akhirnya terbinanya Masjid Quba di situ. Kita boleh bayangkan bagaimana ganjaran pahala kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Sampai ke saat ini masih ada yang datang menunaikan solat di masjid tersebut, yang mana beliau merupakan pencetus kepada kebaikan tersebut kerana mengumpulkan orang ramai di zaman tersebut untuk melakukan solat di Masjid Quba. Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Ammar sangat gembira dengan ketibaan baginda SAW. Beliau menyambut ketibaan baginda bagaikan sambutan seorang kekasih kepada kekasihnya. Beliau sentiasa melazimi Nabi SAW di mana sahaja beliau berada, siang maupun malam. Beliau selalu mendekati baginda SAW, dan baginda SAW juga membalas kecintaan Ammar ini dengan kecintaan dan kebaikan, sehingga baginda SAW tiap kali datangnya Ammar kepada baginda, baginda akan mengatakan ja'at tayyibul mutayyab, datang yang baik dan lebih baik. Masya Allah, itu di antara gelaran dan panggilan baginda SAW kepada Sayyidina Ammar. Di dalam peperangan Badar, Ammar bin Yasir turut menyertai peperangan tersebut, dan salah satu daripada kemuliaan yang ada pada Ammar pada ketika itu yang tidak ada pada seorang pun ahli Badar ialah Ammar merupakan seorang Islam yang pertama masuk ke medan tempur dalam hal keadaan kedua orang tuanya telah pun mati syahid. Dia satu-satunya orang Islam yang berjuang pada jalan Allah dalam hal keadaan kedua orang tuanya telah pun meraih ganjaran pahala syahid. Apabila Rasulullah SAW wafat dan sekumpulan daripada orang-orang Arab murtad meninggalkan agama Allah kerana mengikuti da'iyah Nabi palsu iaitu Musailamatul Kazzab, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah menggerakkan angkatan untuk menentang kumpulan ini. Dan kematian mula berlaku dan terkena kepada penghafaz Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana ramai di kalangan hufadzul Quran meninggal dunia, gugur syahid di medan pertempuran Yamamah menentang Musailamatul Kazzab, sehinggalah pada ketika itu seolah-olah kemenangan sudah berpihak kepada kaum yang murtad tersebut. Maka pada ketika itulah Ammar bin Yasir tampil bila melihat kecamukan angkatan kaum muslimin yang dipecahkan oleh angkatan Musailamatul Kazzab, sehinggalah ada di kalangan mereka yang berundur dan berganjak daripada medan tempur. Maka pada ketika itu Ammar bin Yasir tampil di tengah-tengah orang ramai menyeru dalam hal keadaan dia luka parah, sehinggalah sebelah daripada telinganya terpotong dan hampir putus. Beliau mengatakan, wahai ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, apakah kalian melarikan diri daripada syurga Allah? Tidakkah kalian ingat akan janji syurga kepada pejuang-pejuang? Ayuh, marilah kepadaku, wahai kaum muslimin. Ayuh,
kita gempur angkatan musuh. Beliau meluru ke arah angkatan musuh dalam hal keadaan telinganya itu bergantungan dipukul angin dan memukul pipi beliau, Masya Allah. Dalam hal keadaan telinganya yang hampir jatuh itu, beliau terus menyerang ke arah angkatan musuh yang akhirnya kata-kata semangat daripada beliau menyatukan kaum muslimin yang akhirnya mereka berjaya menggempur angkatan Musailamatul Kazzab dan mereka berjaya membunuh Musailamatul Kazzab dan menyebabkan kemenangan itu menyebabkan kembalinya ramai di kalangan mereka yang murtad kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya mereka keluar beramai-ramai daripada agama Islam, mereka kembali kepada Islam juga beramai-ramai. Apabila pemerintahan beralih kepada Sayyidina Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ammar bin Yasir telah dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di Kufah. Telah dihantar Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud kepada penduduk Kufah, dan di antara pesanan Sayyidina Umar kepada penduduk Kufah di dalam suratnya, dalam titah perintahnya mengatakan, sesungguhnya telah kuutuskan kepada kalian Ammar sebagai gubernur dan Abdullah bin Mas'ud sebagai penasihatnya. Mereka merupakan dua orang sahabat Nabi yang terkemuka dan sangat hebat. Hendaklah kalian semua mendengar perintah dan ikutlah pimpinan mereka berdua. Kemudian tidak lama sesudah itu Sayyidina Umar Al-Khattab telah menamatkan khidmat Ammar bin Yasir daripada menjadi gubernur Kufah, sehinggalah beliau dapat kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika mana Ammar bin Yasir ini bertemu dengan Sayyidina Umar sesudah dia dilucutkan jawatan, yang ditamatkan khidmatnya sebagai gubernur, maka Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada beliau, apakah aku telah menyakitkan awak wahai Ammar dengan aku melucutkan jawatanmu? Maka berkatalah Ammar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih menyakitkan aku ketika mana engkau melantikku menjadi gubernur, dan engkau telah mengembirakan aku apabila engkau telah melucutkan jawatanku. Masya Allah, kita lihat bagaimana jiwa yang besar yang dipimpin, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW ini, tidak ada daripada dirinya rasa nak merajuk saat dia digugurkan jawatan ataupun dia ditamatkan khidmatnya. Yang pentingnya dia berjuang untuk agama, bukan untuk kemasyhuran dan juga kebaikan dirinya. Sesungguhnya jiwa raganya, hati sanubarinya, bahkan boleh kita katakan seluruh tubuh Ammar daripada rambut sampai ke hujung kaki penuh dengan keimanan, kerana saat dia dibakar, seluruh tubuhnya yang terbakar itu tidak ada satu tempat pun yang menyebabkan goyahnya imannya dan keyakinannya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai Ammar dan juga ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada apa yang telah kita bicarakan pada petang ini. Keluarga yang penuh dengan keimanan ini di bawah bimbingan Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah juga golongkan kita tergolong di kalangan mereka yang tabah dan sabar dalamnya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita sampai ke penghujungnya dan kita tutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mendadakkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, menyeru asma-Mu ya Rahman, rahmatilah kami, ya Rahim kasihanilah kami, ya Ghaffar ampunlah dosa-dosa kami, ya Tawwab terimalah taubat kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami insafi kelemahan diri kami ya Allah, betapa tipisnya iman kami jika nak dibandingkan dengan kekentalan iman Ammar dan keluarganya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang sentiasa dan
dalam keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami nur iman, nur Al-Quran, dan anugerahkanlah kepada kami ya Allah keafiatan, keselamatan, kesejahteraan untuk kami kekal hidup dalam hal keadaan kami menjiwai diri seorang hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami tergolong di kalangan hamba-hambamu yang menginsafi kesalahan diri dan hamba-hambamu yang mahu berbakti untuk agamamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau rahmatilah dan berkatilah siapa juga di kalangan kami semua yang sedang mendoakan doa ini ya Allah, dan golongkanlah kami tergolong di kalangan para salihin yang layak untuk kembali kepadamu dalam keadaan mendapat keridhaan daripadamu. Ya Allah, ridhailah kami dan jadikanlah Nabi Muhammad meridhai kami. Ya Allah, anugerahkanlah keamanan, kesejahteraan kepada negara kami ya Allah. Kekalkanlah nikmat keamanan ini ya Allah, dan jauhilah kami daripada sengsara, perpecahan dan juga daripada huru-hara. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami merayu dan merintih. Hentikanlah kezaliman orang-orang yang menzalimi ya Allah. Hentikanlah kezaliman orang-orang yang menzalimi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami semua dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bahagiakanlah kami dengan kami dibangunkan ketika mana kami kembali kepadamu nanti ya Allah. Kami dibangunkan dalam kumpulan Nabi Muhammad dan digembirakan dengan kami dapat melihat dan berkumpul bersama Nabi Muhammad dan beroleh rahmat dan syafaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani atas kisah yang kita kongsikan pada petang ni, iaitu tentang kisah keluarga Yasir. Mudah-mudahan kita dapat menanamkan keimanan setebal keluarga Yasir. Mudah-mudahan Ustaz. Jumpa lagi untuk kisah yang lain Ustaz minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.